Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Belanjawan 2025 antara perkara yang penting untuk kita lihat apakah peruntukan dan juga dana yang akan diberikan kepada hal-hal berkaitan dengan keterjaminan makanan dan juga dari sudut keselamatan makanan. Kerana ini penting dengan keadaan geopolitik dunia yang masih tidak menentu. Perang antara Ukraine dan Rusia masih berlanjutan dan apa yang berlaku di Timur Tengah kemungkinan akan berlarutan lebih lama dan juga melibatkan lebih banyak negara. Bagaimana negara kita mampu menampan segala isu berkaitan dengan geopolitik ini, kerana kita sedia maklum Malaysia antara negara import terbesar barangan makanan dan juga pertanian. Kita banyak belajar apa yang berlaku ketika kita melalui pandemik COVID-19 dan harga barangan makanan dan juga barang import ketika itu melambung menyebabkan kerajaan terpaksa campur tangan dengan memperuntukkan jumlah subsidi yang besar kepada barangan keperluan harian rakyat seperti telur, ayam, daging dan juga beberapa barangan kawalan yang lain. Tetapi bagi belanjawan 2025 ini, walaupun keadaan hampir pulih seperti biasa, situasi yang perlu kita fikirkan bagaimana kelestarian keterjaminan makanan ini dapat diberikan kepada rakyat keseluruhannya. Walaupun prestasi ekonomi negara dari angka-angka yang ditunjukkan semakin memberangsangkan, tetapi pastinya kita sebuah negara kecil akan terkesan jika apa-apa berlaku di peringkat dunia. Jadi untuk melihat perkara ini, dua ahli panel sudah pun bersedia memberikan pandangan mereka. Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Rashid, Profesor Adjung Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz, Universiti Melaya. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Haji Nazri dan juga Tuan Syed ni. Ya, dan juga seorang lagi Tuan Syed Zikri Syed Hassan Syahabuddin, Ketua Konsultan Pengurusi Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu ataupun MPM. Assalamualaikum Tuan Syed Zikri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya nak mulakan dengan Prof. Prof, berkaitan dengan isu kos sara hidup dan juga keperluan barangan yang seringkali menjadi tumpuan setiap kali bajet ataupun belanjawan dibentangkan, dan sekali lagi Perdana Menteri sendiri iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjelaskan antara intipati utama dalam belanjawan 2025 ini adalah untuk mengurangkan kos sara hidup dan untuk memastikan keselesaan rakyat akan terus diperuntukkan dana yang khusus. Jadi adakah ini satu indikator yang positif yang perlu kita tunggu dalam belanjawan minggu depan? Ya, baik. Nazri ya. Jadi tentang soal kesejahteraan pengguna dan kesejahteraan isi rumah ataupun lebih tepat dikatakan demikian, dia lebih terkesan kepada golongan bawahan tentunya. Ya. Dan alhamdulillah pada peringkat ini saya fikir ramai orang telah mula memahami bahawa kos sara hidup ini adalah disebabkan lebih kepada soal gaji dan soal pendapatan. Gaji pekerja yang rendah dan pendapatan isi rumah yang rendah. Dahulu kita tidak begitu jelas. Kita katakan bahawa kerana harga terlalu tinggi, jadi kita menggunakan pelbagai kaedah untuk mengawal harga, termasuklah harga makanan-makanan tertentu. Dan tetapi sekarang ini saya bercakap tentang soal kos sara hidup secara umum dulu tadi. Iaitu kita dapati bahawa masalahnya adalah disebabkan oleh gaji tadi. Jadi dalam belanjawan ini laporan pun telah dinyatakan, lebih kurang dalam sehari dua yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa tumpuan akan diberikan kepada soal pendapatan isi rumah ini kerana harga telah dianggap murah, harga dianggap rendah berbanding dengan harga-harga di negara-negara serantau ini. Ya. Ini kalau kita bandingkan dengan harga-harga ASEAN, di Indonesia, di Thailand ke begitu, harga di Malaysia ni agak rendah. Dan kalau kita tengok juga data daripada World Competitive Yearbook,
memang juga menunjukkan bahawa prestasi kita dalam kestabilan harga antara yang terbaik lah dalam negara-negara yang participate di dalam World Competitive Yearbook itu. Jadi kita memang dahulu kerana tekanan yang tertentu, maka Betul. kita memberikan subsidi kepada harga barang-barang tertentu, maka harganya dapat kita kawal gitu. Tetapi dan dalam keadaan kawal punya kawal sekalipun, kita masih lagi merasakan bahawa kos harga hidup tinggi. Ya. Jadi maka tidak lain faktor yang menyebabkan kos harga hidup yang tinggi ini adalah pendapatan. Maka saya fikir dalam belanjawan ini kerajaan akan, saya rasa dah hampir-hampir pastilah, saya rasa akan mengulangi lagi ataupun naratifnya berulang lagi, iaitu tentang gaji dan juga pendapatan isi rumah. Bagi gaji sektor awam itu pun telah diputuskan, cuma nak dilaksanakan pada bulan Disember ini. Ya. Katanya berperingkat sampai bulan tahun Januari 2026 berperingkat begitu. Tetapi bagi sektor swasta yang mana pekerjanya lebih ramai lagi, saya fikir dekat 80% daripada pekerja-pekerja kita adalah sektor swasta. Gaji minima yang ada sekarang ni 1,500 telah luput dari segi tempohnya, maka satu perintah baru akan dikemukakan oleh kerajaan. Saya rasa sekarang ini kerajaan sedang membincangkan tentang apakah kadar baru gaji minima untuk sektor swasta, dan saya rasa ia akan disentuh juga ataupun akan diumumkan di dalam belanjawan kali ini. Jadi bermakna memang ada usaha-usaha untuk menaikkan gaji sektor swasta dan sektor awam, dan termasuk di sini juga gaji progresif. Gaji progresif pun nak diperkenalkan. Jadi bermakna pendekatannya itu nampak cantik lah. Ya. Ya, bagi Tuan Syed Zikri, ini tumpuan untuk memastikan rakyat hidup lebih selesa dan memastikan juga kos sara hidup memadai. Tetapi apa yang dikatakan oleh Prof tadi, kerajaan bertekad dalam belanjawan akan datang, apa yang dikatakan oleh PM sebelum ini beberapa hari lalu, bahawa tumpuan untuk menambah pendapatan rakyat, iaitu gaji dan juga pendapatan isi rumah. Dan inilah yang akan memberikan sedikit kelegaan kepada poket rakyat, kerana betul apa yang dikatakan dari angka-angka yang ditunjukkan, barangan dan juga kos makanan di negara kita masih memadai dan antara yang terendah di rantau ini. Tetapi rakyat masih rasa kita agak sukar untuk hidup lebih selesa kerana pendapatan kita kecil. Jadi adakah itu satu tumpuan ataupun satu polisi yang boleh memberikan sedikit kelegaan jika kerajaan betul-betul ada political will untuk menambah pendapatan rakyat, terutamanya di kalangan pekerja swasta, Tuan Syed Zikri? Betul. Kita ada satu kerajaan. Jika kita cerita pasal political will ni, I think saya rasa lah kali ini I think the government has got a political will that is much better than the previous kerajaan yang dulu lah. I would say I would agree to that. Tapi kan the issue here is not about income. Issue here di sini is about disposable income. Income. Not so much about the income, disposable income. So macam kerajaan ni in this budget, I see that the tumpuan ni is more on disposable income. Nah macam kita kerajaan dah tunggu sama juga lah, macam bisnes mana pun, kita nak letak 100 million ringgit into a business, kita tengok dia punya cost benefit analysis. If I put 100 million here, will I get a return of 110 million, 120 million? Bila kita calculate balik net present value, which gives you the best return for your 100 million? So government tengok budget macam tu, kalau development expenditure dia tengok, they will put into a venture that will give the highest return. Mungkin variable dia lain, mungkin dia punya algebraic calculation dia mungkin lain, factors dia yang masuk dalam tu lain. For every industry yang ada,
they will have specific formulas. But at the end of the day, kalau kita tengok balik, you will look cost benefit analysis, the basis of calculation. Kalau government kata, okay, saya nak letak 1 billion into subsidies. Okay, kalau kita buat subsidies ni, will it return, will that increase the disposable income at the end of the day? Kalau kita subsidize harga beras, harga daging, ayam, ke ikan, whatever, you get a lower price in the market. But that defeats the point. If you want to increase multiplier effect dalam ekonomi, katakan, dengan secepat mungkin, cash disbursement is the best. You take 100 million, immediately you get cash disbursed. That will give immediate multiplier effect dalam ekonomi, and then you have a lot of expenditure. People will start spending, 10 ringgit multiply by 10 will be 100 ringgit multiply, cepat, very fast. When you talk about long term, ada duration, ada time, ada target, what you want to achieve. Long term, kata you ada dasar agro makanan negara, food security punya dasar, apa semua. You put money into that and that will give you a return. Tapi calculation is always basically net present value, cost benefit analysis. Yang tu yang selalunya, every time planners, macam orang kata, if you plan, you plan to fail lah. But I think this time around the government is looking at that. Macam kita tengok sekarang ni pun dah ada padu, they're trying to calculate disposable income. So I think that is the way that the government is looking forward. That's how it should be planned lah, budget. Menarik. Bagi Prof, kerana kita sedia maklum dari angka-angka dan juga Prof juga banyak kali mengungkapkan di Esrawani, kalau kita lihat purata pekerja di Malaysia menerima hanya sekitar 35% dikongsikan oleh pihak syarikat dari keuntungan syarikat keseluruhannya berbanding di negara-negara yang lebih matang ekonominya sehingga tahap 60%. Dan itu juga diungkapkan oleh Perdana Menteri banyak kali juga dalam beberapa siri bertemu dengan pihak industri dan sebagainya. Dia kata kalau keuntungan syarikat lebih pada 4 bilion tetapi hanya dibelanjakan untuk syarikat kepada pekerja sekitar 1 bilion. Ia seolah-olah menidakkan prestasi pekerja dan sumbangan pekerja bagaimana begitu besar sekali keuntungan kepada syarikat. Jadi mungkin ini juga antara sistemik ataupun struktur ekonomi kita yang selama ini kita warisi daripada pihak syarikat dan majikan tetapi sukar akan dikembalikan lebih kepada pekerja. Ini berkenaan apa yang Nazri kata tu adalah kita panggil sebagai compensation of employee to GDP ratio ataupun kita panggil labor income share, iaitu hasil daripada pengeluaran value added tadi, hasil value added tadi, bagaimana ia dikongsikan kepada pekerja dan majikan gitu. Jadi angka yang lebih tepat ialah 34.2% sekarang ini kepada labor income share tadi. Iaitu apabila setiap let's say RM100 lah betul. Penghasil value added, bukan penghasilan, value added yang dicipta oleh sebuah syarikat itu RM34.20 sahaja yang dipulangkan sebagai gaji kepada pekerja. Yang lain itu kita boleh katakan adalah sebagai OS ataupun operating surplus, termasuk dalam situ keuntungan. Agak terlalu tinggi, bukan sahaja bagi Malaysia, bagi negara membangun, tetapi bagi Malaysia berbandingkan dengan negara-negara serantau ini juga. Jadi makna kita ni agak kedekut sikitlah untuk nak memberikan gaji kepada pekerja. Namun demikian, kalau kita tanya kepada, jadi bermakna apa matlamat yang kita nak capai ialah dalam rancangan Malaysia ke-12 nak naikkan angka ini pada 40%. Kepada, tak silap saya pada 2025 ke, which is beberapa bulan lagi, ataupun kepada 2030 gitu kan ya. Namun demikian, kalau kita tanya kepada majikan kata mereka juga menghadapi kesulitan, iaitu kalau mereka macam apa yang PMX merayu sekarang ni,
membuat rayuan supaya syarikat-syarikat tidaklah lokek, iaitu kalau mereka dapat keuntungan yang baik, kerajaan menggesa mereka supaya bermurah hatilah memberikan gaji yang lebih baik lagi kepada kepada pekerjanya. Jadi supaya pada secara totalnya angka 34.2% itu dapat ditingkatkanlah. Walaupun kita tak boleh katakan boleh meningkat tu mendadak kepada 40%, tetapi kalau dapat meningkat sedikit demi sedikit baiklah. Tetapi apa yang berlaku, dia telah jatuh sedikit demi sedikit. Kita pernah capai 37%. Tapi selepas COVID kita turun sampai 34.2%. Jadi ini agak sangat-sangat menyedihkan. Ini hasilnya kerana apa? Ini adalah disebabkan oleh angka-angka daripada Jabatan Pengangkatan menunjukkan kita telah syarikat-syarikat kita telah mendapatkan peningkatan di dalam produktiviti. Walaupun peningkatan produktiviti yang agak perlahan, tapi kita meningkat produktiviti, tetapi peningkatan di dalam gaji lembab. Jadi bermakna kadar peningkatan gaji berbanding dengan kadar peningkatan produktiviti, kadar peningkatan gaji adalah lebih rendah daripada kadar peningkatan produktiviti. Ini adalah perkara yang tidak sihat. Jadi perkara ini naklah diperbetulkan. Cuma kita tanya, kenapa ia jadi begini? Ya, jadi kita lihat pula dari segi gaji, kalau dalam sektor awam, QPEC ataupun kerajaan boleh membuat keputusan. Saya rasakan keputusan yang almost total lah dia boleh buat. Iaitu dia review gaji sektor awam, yang kita akan lihat ini. Tetapi di sektor swasta tidak boleh begitu. Kita ada di dalam Majlis Perundingan Gaji Negara yang melihat perkara ini, dan kita dapati bahawa dalam skim tripartite ini masih lagi ada perundingan di antara majikan dan pekerja, dan sering majikan mengatakan bahawa mereka kurang mampu kalau gaji dinaikkan dengan mendadak begitu. Jadi mereka juga perlukan produktiviti itu meningkat. Jadi bermakna in a nutshell, apa yang saya nak katakan di sini ialah peningkatan gaji mesti juga diikuti ataupun didahului ataupun diseiring naik dengan peningkatan produktiviti ini. Jadi kalau kita lihat, salah satu sebab mengapa produktiviti kita tumbuh dengan lembab adalah punca utama daya saing kita merosot. Salah satu sebab mengapa daya saing kita merosot juga disebabkan oleh gaji isi rumah kita yang rendah, atau yang kita katakan sebagai COE, jadi compensation of employee to GDP ratio tadi rendah. Jadi bermakna apabila kerajaan nak meningkatkan daya saing negara, jadi isu ini kena ditangani, nampak quite urgent, iaitu meningkatkan produktiviti, dan keduanya meningkatkan labor income share tadi. Tidak boleh lagi kepada ini. Jadi kalau ini dapat dilaksanakan, ia akan boleh meningkatkan produktiviti. Cuma kita nak tanya, bagaimana nak meningkatkan itu? Bagaimana nak menjadikan perkara itu berlaku? Yang inilah yang kita panggil selalu banyak reformasi struktur yang perlu dilakukan. Iaitu kalau kita nak mulakan daripada sektor awam, sektor swasta dulu, kerajaan akan merangsang sektor swasta supaya bertindak lebih cergas lagi, iaitu dengan menggalakkan penggunaan teknologi pengeluaran yang berdaya pengeluaran yang tinggi ataupun yang produktif, yang teknologi yang tinggi. Jadi kalau ini boleh berlaku, dan saya nampak bahawa data-data yang ada sini, perkara ini memang berlaku tetapi dalam kadar yang agak perlahan juga. Kita lihat ini sebenarnya produktiviti kita tumbuh lembab, dan salah satu sebabnya ialah disebabkan oleh gross fixed capital formation, ataupun pembentukan modal tetap kasar kita dalam stok modal kita sungguh-sungguh tidak memberangsangkan. Jadi pelaburan kita memang nampak sekarang ni cukup baik, FDI masuk, DDI pun baik semua sekali, environment kita baik, tetapi kita masih lagi nak melihat bahawa
pelaburan-pelaburan yang meningkat itu, kerajaan pun dah merancang itu supaya pelaburan yang menggunakan teknologi tinggi, yang artificial intelligence, yang digital dan yang seumpama itu. Ya, menarik. Bagi Tuan Syed Zikri, beberapa perubahan reformasi struktur ekonomi diberi perhatian dalam setahun dua ini. Antaranya iaitu penyasaran subsidi bersasar. Ini pada awalnya tidak popular. Apa pun yang menyebabkan subsidi ditarik balik atau dikurangkan di kalangan rakyat biasa tidak popular. Apa yang berlaku kepada subsidi bersasar tenaga elektrik tidak popular, tetapi rakyat dapat memberikan, ataupun kerajaan dapat menjimatkan berbilion ringgit dari penyasaran subsidi terutamanya di kalangan pengguna industri. Begitu juga penyasaran subsidi diesel. Kita lihat pada awalnya rakyat biasa pun yang tak pakai diesel pun marah, pun kita tak faham juga. Tetapi petani-petani di Kedah, di utara memang terasa kerana mereka menggunakan pembajak, jentera dan sebagainya. Mereka ini tidak termasuk dalam penerima fleksi subsidi dan sebagainya. Tetapi kerajaan ada iktikad ataupun ada hasrat untuk meneruskan penyasaran subsidi dan pengurangan itu dikembalikan semula kepada rakyat dengan pelbagai program bantuan sosial. Adakah ini satu tindakan political will suicide ataupun membunuh diri, ataupun kita lihat ada impak positif yang banyak dan sudah pun diberikan komen oleh penganalisis ekonomi? Ya, betul. Targeted subsidies ni is not new. Dah lama kita buat. Cuma perlu diperluaskan lagi saja. Targeted subsidies ni everyone agree. Targeted subsidi ni cuma diberikan kepada pengguna kalau boleh. Ya. Okay? Macam padi dan beras yang Nazri sebut tadi tu. It's a paradox. Nak tolong petani sawah dengan harga yang tinggi, but you are expecting the consumers you nak subsidize lower price. It's a paradox. Yeah, paradox. So, bagaimana? So you have to balance out. Sama ada you subsidize one side or you subsidize both sides, or you want to subsidize the upstream or downstream. Betul. Kerajaan kena make to that one, very important. So kalau macam subsidi ni, targeted subsidy should be given to all the consumers. Then you can control targeted subsidies to whom you are. Siapa kita nak bagi, kita tahu. Maybe you want to exclude, kalau kita exclude T20 katakan kita exclude. T20 ni pun ada T10 atas, T10 bawah pun ada juga, you know. So you have to be careful. And then nak kata M40, maybe there's no more M40 pun. Mungkin tinggal 20% aja. And T20 is already now probably T30. T30, M40 tinggal 20% and the rest is B40 dah 50%. So there may be a lot of people now at B50. So you want to consider this all, everybody, look at where, macam saya kata tadi lah, look at where you want to put your money. Kalau nak secepat mungkin, you want to stimulate the economy, you give cash disbursement. The amount of duit yang government save in terms of penyelarasan diesel, a lot of other things yang kita buat tu, the savings can be used for a lot of things. You nak bagi cash disbursement pun boleh. You want to save the money and include in the new development budget pun boleh. Coming 2025 ni. So if you can, macam saya kata lah, cost benefit is all what you want to do with your cost. As long as you have the disposable income that you target. There's always a calculation that you can do that, and you have yang historical data you collect, and dia macam pricing tadi, you raise about pricing tadi kan. Pricing is all about supply and demand. Very simple sebenarnya. Jadi, kalau kita nak plot demand curve for any product or services, you can get the figures from DOSM. DOSM has very, very good figures. Kita boleh plot demand curve. The one you want to control is the supply. How do you control the supply if you don't have data on how much stock that you have in the country? Kita boleh buat stockpile lah. Beras ada stockpile, ayam ada stockpile, ikan ada stockpile, semua ada stockpile. That's a good move. Takkanlah government want to pay for all this stockpile. Kan? So we have proposed to NACOL dalam plan tindakan NACOL. Kita dah propose a few things that you need to be. Everything tu ada underlying dia. Underlying dia is data. Data of supply in the country. Then how do you do that?
kita boleh buat secara kita buat forward market, farmer, producer and buyer can have a fixed price in the future. Dan jadi future market. You can have spot market which is very transparent, you can see. Kita boleh buat benda-benda macam tu. Government should look into this. Mana I think the government sekarang ni pun ada data intensive platform collecting data ni dah ada. Pertanian, I think by end of this month dia dah ada complete survey Kosem dapat on all the semua tu. Jadi you have dulu 2007 tu punyalah lama. So you expect every agriculture policy that you do based on old data. Tak boleh lah. Must have new data. So at least ada this kind of data, you can predict production. And so my objective of this is always look at the cost benefit. Because kadang kita tunggu irisan ni banyak sangat. Betul. Especially if the project or policy is just too long implementation plan dia. Okay. Terima kasih. Concentrate on the short months, what you can do, low hanging fruit. Okay. Ya. Prof, Prof ada sikit lagi dalam 30 saat, Prof. Kalau saya nak sentuh sikit berkenaan subsidi ni, saya nak nyatakan bahawa subsidi sebenarnya bukanlah sesuatu yang kita rasa tak bagus. Betul. Cuma subsidi bersasar ataupun target subsidi ini ialah kita nak susun kembali subsidi. Masih subsidi, ya. Jadi bermakna polisi yang ada sekarang ni ialah daripada saving yang kita penyasaran subsidi itu, kita teruskan subsidi-subsidi yang lebih yang berpilih dan juga cash transfer dari segi untuk pemberian kebajikan. Jadi yang ini akan termasuk di dalam bajet, saya rasa akan disentuh juga di dalam belanjawan pada 8 bulan ini. Terima kasih Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan Pengurusi Sekuritي Makanan Majlis Perundingan Melayu Malaysia, dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Rashid, Profesor Adjong Pusat Pengajian Pembangunan Engku Aziz Universiti Melayu. Terima kasih kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.